Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Dengan kuasa pengurusan surau, terusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, sesaudara adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Dia pilih kita untuk dapat kita buat baik. Dan jangan kita ingat, pilihan Allah Ta'ala ni sama macam Allah, sama macam manusia pilih. Sebab bila Allah pilih Nabi SAW, dia kata antara tanda Allah sayang pada seseorang, maka Allah akan permudahkan seseorang itu untuk buat baik. Jadi pilihan Allah Ta'ala ni tak boleh kita sama macam orang pilih kita. Bila Allah pilih kita, maknanya Allah sayang kat kita. Dan bila Allah sayang kat kita, Dia melebihi daripada kasih sayang segala makhluk yang ada atas muka bumi. Pada tengah hari ini, saya cuma nak menyebut, kita mungkin perasan, terutamanya tuan-tuan dekat sini, setiap kali program-program keagamaan terutamanya, ustaz kita, ustazah kita, tok-tok guru kita, pak kiai kita akan memulakan mukaddimah sarahan mereka, kuliah mereka dengan mengajak kita supaya bersyukur. Jadi persoalan yang kita nak timbul kat sini, sejauh mana seruan ini benar-benar menjadi suatu benda yang kita jadikan sebagai peringatan pada kita. Kadang-kadang dengan sebab dah selalu dah orang sebut, dia anggap benda tu jadi biasa. Macamlah juga bila kita khutbah Jumaat ataupun solat Jumaat, khatib akan mengajak ataupun menyebut dalam khutbahnya ittaqullah, suruh ajak kita bertakwa, takut pada Allah, dengan segera buat yang Allah suruh, dan serta-merta meninggalkan kejahatan. Dan kalau kita terlanjur buat, segera taubat. Itu makna takwa. Tadi takwa tadi ni maknanya yang Allah suruh kita buat, kita segera buat. Tapi cuba kita tengok, bila khatib kata ittaqullah, takut pada Allah, diulang pula dalam bahasa Melayu, marilah kita takwa pada Allah. Tapi berapa orang yang menjadikan seruan saban minggu ini menjadi muhasabah? Ada tak terfikir kita bila Tok Khatib sebut macam tu, kita pun fikir, ya Allah, sepanjang seminggu ni lama, banyak mana aku duk takwa pada Allah, macam mana perintah Tuhan, macam mana larangan Tuhan. Tetapi apa yang malang, benda tu tak jadi apa-apa, sebab dia jadi mingguan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, walaupun Nabi duk kata jangan duduk cakap masa khatib baca khutbah kan, tapi ramai mana yang tak segan silu nak cakap. Sedangkan ittaqullah Allah sebut tadi semua ni. Jadi takwa pada Allah, Nabi kata masa khatib baca khutbah jangan duk cakap. Tapi kenapa kita masih cakap? Menunjukkan seruan yang disebut dalam khatib tadi tak beri kesan apa-apa pada kita. Tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, antara tanda-tanda hati yang sakit, dia tak kata mati, dia kata sakit. Bila sakit ni ada peluang nak rawat lah. Mati tak boleh rawat dah mati, tak ada ubat ya? Yang benda nak buat ialah hati yang sakit. Antara tanda-tanda hati yang sakit, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ialah apabila seruan kebaikan tak beri apa-apa kesan pada hati dia. Orang ajak buat baik tak rasa apa, orang ajak takwa tak rasa apa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini saya nak menyentuh tentang syukur yang kita sebut dalam mukaddimah tadi ni ya. Jadi kenapa Allah Ta'ala suruh kita syukur? Itu soalan saja.
Saya suka membawa akan sabda Nabi, firmanullah Ta'ala dalam satu hadis kursi. Hadis kursi ini dia punya maksud dia daripada Allah. Nabi tolong cakap memenuhi maksud tadi. Dia beza dengan Quran. Quran tu terteli daripada Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ajibtu lil mu'minin, kata dia. Aku hairan dengan orang yang beriman, kata dia. Allah Ta'ala kata, aku hairan dengan orang yang beriman. Kita dengar hadis ni pun kita hairan, pelik dah. Allah Ta'ala kata, aku pelik dengan orang beriman. Kita dengar hadis ni pun pelik dah. Sebab apa? Macam mana Allah boleh pelik? Kalau kita yang pelik, tu tak pelik. Tapi bila Allah yang pelik, tu kita pelik. Allah Ta'ala tak patutnya dia tak pelik dah. Sebab semua benda hak dia buat ni atas dia nak. Tapi macam mana dia pelik? Inilah yang kita nak sebut dalam tempoh yang ada pada kita pada tengah hari ini. Ya. Kata Allah Ta'ala, ajibtu lil mu'minin. Aku pelik dengan orang yang beriman. Jadi ulama menafsirkan pelik dengan makna Allah kagum dengan orang beriman. Allah kagum dengan orang yang beriman. Apa yang mengkagumkan Allah Ta'ala? Nah, kenapa Allah kagum? Pertama sekali, kita ingat masa mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat bahawa dia nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ingat cerita ni kan? Itu senang kita berceramah tempat orang biasa ceramah ni senang. Kita sebut sikit orang faham dah. Ada satu tempat nak habis ceramah dia tak faham lagi. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat di atas muka bumi ni khalifah, kata Allah. Maknanya khalifah tu manusia lah, tuan-tuan sekalian. Apa kata malaikat? Malaikat kata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kamu nak buat di atas muka bumi ni makhluk yang suka tumpah darah, yang suka berbalah? Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat ni, kata depa, selalu bertasbih kepada engkau. Jadi buat apa duk buat makhluk yang suka buat tumpah darah ni? Buat apa duk buat makhluk yang suka berbalah? Buat apa ni? Kami ni, kata malaikat, duk tasbih selalu dah. Allah jawab tak, tuan-tuan sekalian? Allah tak jawab. Allah tak jawab apa yang malaikat keluarkan pendapat ni. Sebab apa? Sebab tak perlu jawab. Sebab nunjukkan pada kita tak semua benda, tak semua soalan kena jawab. Tengok soalan lah. Kalau kita layan semua soalan, tak ada kerja. Tuan-tuan sekalian. Macam tu juga Allah Ta'ala. Allah tak perlu jawapan makhluk. Dia cuba nak bagi tahu, aku nak buat makhluk. Yang malaikat kata macam ni, Allah jawab tak. Allah cuma jawab apa dia? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa yang hampa tak tahu. Nah, tu istilah bahasa baku lah. Istilah kampung, aku tahulah hampa bodoh belakang. Nah, tapi sebut kita tak kira terkasak sangat dah lah. Tapi Allah nak bagi tahu, inni a'lamu, aku tahulah. Dia kata, a'lamu, aku lebih tahu. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Baik, ini asas perbincangan kita pada petang ini, pada tengah hari ya. Jadi malaikat tadi query Allah Ta'ala, persoalkan Allah Ta'ala. Allah tak nak jawab, Allah nak tunjuk dari sudut buktinya. Kalau jawab pun tuan-tuan sekalian, tak ada apa kah? Jenis orang tak suka ni, hampa jawab apa pun tak ada apa. Tunjuk bukti. Lalu Allah Ta'ala ajak Adam. Ajak Asma, semua benda dia ajak. Kemudian Allah panggil malaikat. Hei malaikat, hang tahu apa benda ni? Malaikat kata tak tahu. Adam, hang tahu? Adam sebut semua. Satu, itu zaman dia. Okey, mai zaman kita pula lah. Nah, Allah Ta'ala bila seseorang hamba dia bangun malam, betul tak? Bangun malam nak beribadah pada Allah, bukan nak tengok Liverpool lawan Southampton. Bila bangun malam, Allah kumpulkan mama malaikat. Nah, tahu kan? Tahu hadis ni kan? Tahu? Kan senang aku cakap apa? Awal aku cakap. Mengajak tempat orang biasa mengajak ni senang. Sebut sikit, faham banyak. Ada tengah tempat sebut banyak, langsung tak faham. Jadinya bila kumpul semua makhluk ni, Allah panggil malaikat semua. Allah Ta'ala kena tengok ni, hamba aku ni. Ketiga orang lain semua tidur, dia bangun hanya untuk beribadah pada aku. Aku nak bagi tahu kat hang, wahai malaikat semua, tak ada lah tempat yang aku nak bagi kat mereka, malaikat syurga. Allah bangga kan? Sebab apa? Allah nak buktikan. Ni hang duduk sebut banyak dulu ni.
Ni aku nak tunjuk kat hang ni. Kalau malaikat bangun malam nak semayang, Allah pelik tak? Tak pelik, sebab malaikat tak tidur. Malaikat tak tidur. Jadi kalau nak tidur pun kan, kalau dia bangun sepanjang malam pun Allah tak pelik, sebab malaikat tak tidur. Ni manusia ni tidur. Anak, bukan takat pantang letak belakang. Pantang letak belakang tu biasalah. Letak belakang tidur. Pantang letak punggung tidur. Letak belakang tu standard lah, memang kita letak belakang tu nak tidur, betul tak? Ni jenis letak punggung, pantang letak punggung tidur ni tak tahan ni. Dia letak kuliah mula dia lena. Sehari habis baru dia jaga. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, dalam keadaan manusia tadi duk boleh tidur, tapi dia bangun tanpa paksaan. Siapa paksa dia bangun malam? Tak ada siapa paksa. Tiba-tiba dia boleh bangun. Sebab tu Allah bangga. Allah buktikan pada malaikat, ni makhluk yang hang pernah keri dulu ni. Macam tu juga dengan puasa. Kan? Semua ibadat kita Allah yang balas. Tetapi Allah tak sebut secara jelas sebagaimana puasa. Allah Ta'ala kata, puasa itu li, untuk aku, kata Allah. Memang semayang untuk dia, zakat untuk dia, tapi dia tak sebut secara spesifik macam itu. Tetapi bagi puasa, Allah Ta'ala kata, puasa tadi untuk aku. Wa ana ajzi, aku yang akan balas. Semayang pun Allah balas. Nampak tak? Tetapi Allah, kenapa Allah sebut puasa? Allah nak tunjuk pada malaikat. Malaikat, hang tengok ni, dulu hang pernah tikai makhluk aku ni kan? Hang tengok. Ketiga mana dia boleh makan, dia boleh minum, tapi dia tak makan, tak minum, sebab aku tak bagi makan. Kalau malaikat tak makan, tak minum, Allah tak pelik, sebab mereka memang tak makan. Malaikat tak makan. Kita, tuan-tuan sekalian, majlis apa yang tak makan? Cuba sebut. Cuba sebut. Majlis apa tak makan? Majlis orang mati makan. Cuba hamba buat tahlil saja, tak ada makan. Ada orang bunyi? Confirm. Buat tahlil makan, tak ada. Majlis apa tak makan? Ya tak? Buatlah majlis apa-apa, tak ada makan. Orang bunyi. Buat kenuri tak ada makan lagi. Berat majlis kahwin, mari saja. Orang kata macam mana? Biar tak payah kahwin. Makan tak ada. Dia tak cakap kuat tak? Dia nak cakap pelan, dia dah mengumpat. Jadi maknanya nak sebut, Allah Ta'ala tadi ni kan, dia berbangga dengan kita. Baik. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, aku pelik dengan orang beriman ni. Pelik dengan makna Allah bangga. Apa yang membanggakan Allah Ta'ala? Nah, saya nak soalan ni, senang. Kita buat QA. Soal jawab. Tapi TV9 tu tanyalah ustaz. Sebab apa? Nama tanyalah ustaz. Sebab orang tanya, ustaz jawab. Ni majlis kita apa ni? Aku tanya, aku jawab. Senang. Kalau aku tanya apa jawab, susah lah. Ya tak? Baik. Apa yang membanggakan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, dua ya benda yang banggakan aku. Orang beri. Apa dia? Bila dia diberi nikmat, dia syukur. Bila dia timpa musibah, dia sabar. Dua benda ni tuan-tuan hari-hari dah dengar. Baik. Hari ini, dua sifat ni rupanya membanggakan Allah Ta'ala. Kita nak jadi pekerja yang dibanggakan oleh syarikat. Kita nak jadi anak yang dibanggakan oleh mak bapak. Tidak, tuan-tuan sekalian? Kenapa kita tak nak usaha nak jadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi nak membanggakan Allah, dua benda ni lah. Apa dia? Pertama syukur, yang kedua sabar. Bagaimana syukur ini menjadikan Allah bangga dengan kita? Syukur dengan sabar tadi? Jawapannya satu. Dengan syukur dan sabar ini menjadikan kita kenal siapa Tuhan kita. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila kita kenal dia, dia seronok. Sebab itu setiap kali tuan-tuan sekalian, Nabi bila dia naik kenderaan, dia akan baca subhanallazi sakhkhara lana hadza sampai habis. Lepas itu dia akan baca Allahumma ighfir zambi la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dia akan baca ketika mana dia nak berjalan. Lepas dia baca, dia senyum. Nabi senyum. Ditengok oleh Ali karamallahu wajhah, lalu dia tanya, wahai Rasulullah, sebab apa lepas hang baca doa tadi hang senyum? Dia kata. Nabi kata, setiap kali hambanya membaca doa ini, Allah seolah-olahnya tersenyum. Senyum sebab apa? Sebab orang ini mengenali siapa dia. Allahumma ighfir zambi, ya Allah tolong ampun dosa aku. La yaghfiruz dzunub, tak ada siapa yang boleh ampun dosa illa anta, malaikat engkau. Bila hamba kata macam tu, Allah seronok. Sebab apa? Hamba ni kenal dengan aku.
Dia tahu tak ada orang boleh ampunkan salah dia. Dia tahu tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa dia melainkan Allah. Bila hamba dia kenal dia, maka Allah seronok, tuan-tuan sekalian. Allah seronok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut dalam suatu ucapannya, dia kata ramai orang yang tahu Tuhan tapi tak ramai yang kenal Tuhan. Tahu Tuhan tak? Tahu. Orang yang tak beriman pun tahu Tuhan, tetapi mereka tak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, sebab itu ulama-ulama tasawuf mengatakan solat tanpa baju, hanya pakai seluar ataupun kain, ditolak oleh Allah Ta'ala. Orang tanya sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Kalau hampa kenal Tuhan, takkan pakai mayang, tak pakai baju ni. Memang sah dari sudut hukum fiqh kan? Kain pelekat ni sampai bawah kan? Tapi dia tak kenal Tuhan. Macam orang perempuan lah, tuan-tuan sekalian. Baca Quran duk pakai begini pula, pakai kemban. Memang boleh, tak salah dalam bilik kan? Kecuali baca tengah padang, tu tak boleh lah. Tapi boleh tak rasanya kalau baca kemban, baca Quran tengah padang, boleh tak? Boleh, orang gila. Siapa nak kata? Kalau orang sihat tak baca kemban tengah padang tu. Baik. Jadi dia baca dengan tak menutup aurat, ia tak berdosa, tak haram, tapi dia tak kenal Tuhan. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani kata ramai orang yang tahu Tuhan tapi tak kenal Tuhan. Tetapi dengan dua sifat ini Allah berbangga. Sebab apa? Dengan dua sifat ini orang itu mengenali Tuhan dia. Baik. Macam mana sifat syukur mengenalkan kita dengan Tuhan? Macam mana pula? Baik. Sifat syukur mengenalkan kita dengan Tuhan, yang pertamanya tuan-tuan, kita selalu diungkap orang kata nak syukurlah. Dulu nak cari air kena pergi telaga, pergi sungai lah, tak payah buka paip keluar air. Dulu susah, tak ada api, kena pakai gasoline, kena pakai sabuk nyok apa sebagainya lah, tak payah, ketip menyala lah. Selalu orang sebut kita syukur kan? Baik. Dulu kita nak berhubung susah tak? Kena cari public phone. Lah ni tak ada, tuan-tuan sekalian. Public phone dah tak ada dah, tuan-tuan sekalian. Ada? Sampai ke Mak Daling pun boleh. Sebab ada internet dan sebagainya. Tahu Mak Daling? Kampung Mak Daling. Ulu Temeling. Elan Raya, tuan-tuan tengok. Yang Pajar Dua rosak tu. Tu Mak Daling. Sebelah Mak Daling, Gusai nama dia. Saya pernah ngajak di Kampung Gusai tu. Tak jauh, naik bot Kuala Temeling pukul 8 pagi sampai kampung tu 6.30 petang, dekat. Saya mengajak guru sandaran situ sebelum pergi Mesir, cari duit tiket, tuan-tuan sekalian, mengajak sandaran. Sekali naik tak turun-turun, sekali turun tak naik-naik dah. Dia turun 4 bulan tu, tak 4 bulan kan, tak balik-balik tu. Balik tu tak naik, tak pipi dah. Baik. Jadi kita disuruh syukur dengan semua. Alhamdulillah kita syukur. Tetapi syukur kita ada bayar tak, tuan-tuan? Guna api bayar kan? Guna elektrik bayar kan? Guna internet bayar, betul? Walaupun kita syukur. Kita syukur ada ayak kat rumah kita. Tapi bayar tak? Bayar. Tak? Tak payah api ayak lah. Berak pun bayar lah. Bayar, tuan-tuan sekalian. Tak. Tapi biarlah kena bayar lah. Tak bayar api, potong. Tak bayar elektrik, potong. Tak bayar internet, potong. Tak kasihan. Tapi pernah nak kita fikir, Allah bagi kita tangan, mata, hidung, telinga. Kita bayar tak? Kita tak bayar. Kita tak bayar. Tak terfikirkah kita? Api aku bayar, elektrik aku bayar, internet aku bayar, berak aku bayar. Takkan guna mata tak bayar? Takkan guna telinga tak bayar? Maka bila kita faham ini, kita akan beribadah pada Allah. Sebab nak bayar segala nikmat, Allah tak minta duit, Allah tak minta rial, Allah tak minta dolar. Allah minta hanya dengan ketaatan pada Allah. Maka bila kita beramal dengan ketaatan, inilah setinggi-tinggi kedudukan amal manusia. Betul tak, tuan-tuan? Nabi, tuan-tuan sekalian, semayang sampai bengkak kaki. Aisyah tanya, sebab apa hang dah masuk surga, dosa tak buat, duduk semayang buat apa, bengkak kaki? Nabi kata, afala na abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Nabi semayang tidak kerana syurga, Nabi buat amadat tidak kerana takut neraka, tapi kerana syukur. Sebab apa? Aku guna nikmat. Mata, api, tuan-tuan. Allah minta tak? Apa tu tangan, kaki kita minta duit tak? Allah minta tak duit guna kaki? Dah. Allah tak minta bayar.
Kita guna tak bayar, potong kaki bayar. Betul tak? Guna kaki tak bayar, potong kaki bayar. Guna mata tak bayar, operate mata bayar. Guna telinga tak bayar, operate telinga bayar, tuan-tuan sekalian. Jadi kenapa kita tak, dengan ini kita akan faham bahawa aku memang mesti kena taat pada Allah. Inilah yang dikatakan syukur tadi, mengenalkan kamu pada Tuhan. Kita tak bayar. Kalau kita ingat benda macam ni tuan-tuan, maka kita akan bercakap pelik pada orang, tuan-tuan sekalian. Baik, satu cerita tentang masjid ataupun surau di madrasah saya. Baru ni tuan-tuan sekalian, aircon dia rosak. Tak apalah nak ceritanya. Panggil semua tak boleh buat. Tak boleh buat, orang ni tak boleh buat. Tiba-tiba mari seorang budak muda. Dia kata aircon masjid ustaz rosak. Saya kata rosak, tak mau duk fungsi. Dia pun kata boleh saya try. Saya kata boleh try. Saya kenal lah budak tu tapi tak rapat dengan kenal. Dia baiki seharian daripada pagi sampai petang. Akhirnya boleh. Saya pun buat keluar duit bagi kat dia. Dia kata tak apalah ustaz, tak ada lah. Tak boleh. Hang kata selepas sehari tanpa pertembangan, tak apa dah ustaz. Lepas tu takkan tak payah apa ni. Hang duduk sini beli barang apa, tak apa. Saya cuma harap dengan bila aircon ni sejuk, orang rasa sejuk, harap Allah sejukkan saya dalam kubur. Masya Allah. Seorang anak muda yang saya tak kenal rapat, saya cuma kenal dia saja, tapi saya tak rapat dengan dia. Jawapan yang menyentuh perasaan kita. Bukan tak boleh, saya bagi, dan kalau dia ambil pun dia tak dosa, dan Tuhan tak kurang pun pahala dia. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kalau dia ambil duit saya tu pun Tuhan tak kurangkan pahala dia. Tapi kenapa dia sebut macam tu? Sebab dia kenal Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu. Dia kata kalau sekiranya orang sejuklah dengan aircon ni, harap-harap Allah sejukkan saya dalam kubur. Masya Allah. Anak muda yang kalau kita tengok secara latar belakang, saya kenal budak ni, tapi saya tidak rapat dengan dia. Tapi jawapan dia untuk menyentuhkan kita. Sebab apa? Dia kenal Tuhan dia. Tuan-tuan sekalian, apa salah kita bangun malam hanya untuk 2 rakaat pada Allah? Allah jadikan kita tidur kan. Kalau Allah tak bagikan kita tidur, kita susah tuan-tuan sekalian. Tak makan tak apa lagi, tak tidur jangan main tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita suka tidur. Tak apalah, buat macam mana? Tidur ni bukan boleh duduk paksa, tak boleh. Dia nak tidur, dia tak ada ubat tuan-tuan. Tak ada ubat. Tapi nak sebutnya tadi, apa masalahnya kita? Setelah kita diberi nikmat tidur, kenapa kita tak boleh lawan sikit untuk kita semayang 2 rakaat malam kita? Supaya tuan-tuan sekalian, kita bangun ketika alam ini gelap, Allah akan terangkan kubur kita dari kegelapan. Itu syukur yang membawa kita kenal pada Tuhan. Baik. Yang keduanya tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, bagaimana pula bersabar di atas musibah itu mengenalkan kita dengan Tuhan kita. Macam mana pula? Baik. Tuan-tuan sekalian, ingat tak cerita yang berlaku kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir? Ingat cerita dalam surah Kahfi. Itu dah saya sebut dah. Senang mengajar di tempat orang biasa mengaji ni. Tak payah panjang-panjang. Jadi betul sangat dah. Mula pukul 1 berhenti 1.50 betul dah. Tak, ceramah ni bukan mesti panjang. Yang penting faham. Ceramah panjang-panjang pun tak faham, tak dia apa. Lebih baik pendek faham daripada panjang tak faham. Tapi kalau pendek pun tak faham lagi teruk. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam suratul Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tuan-tuan semua tahu. Dan jangan tak baca surah Kahfi setiap Jumaat ya. Jangan tak baca. Allah dah bagi diskaun. Tak boleh baca 110, baca 10. 10 awal, 10 akhir. Kalau itu pun tak boleh baca, tolong jangan jadi orang. Apa jadilah apa-apa. Tak, jadi panda ke? Rumah besar. Tuan-tuan sekalian. Aircon semua. Nah, kan bagus panda. Semayang tak payah. Jadi takkan dah tuan-tuan sekalian 20 ayat seminggu Tuhan suruh baca. Tak bolehkah buat atas syukur kita pada Tuhan? Seminggu dah Tuhan bagi macam-macam. Bagi mata, bagi telinga, bagi cakap, bagi anak, bagi bini. 20 ayat tak boleh baca. Ya Allah, tuan-tuan sekalian.
Baik. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, tuan-tuan sekalian, ada pengajarannya tentang musibah ini. Nabi Khidir, Nabi Musa nak ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir kata boleh buat, tapi dengan syarat la tas'al ni, jangan tanya apa-apa. Ikut sudah, jangan tanya apa-apa. Okey, setuju? Ya. Lalu berjalanlah dua makhluk Tuhan ini. Kemudian Raqibah Safinah, lalu naik perahu ataupun naik kapal. Kharaqaha, lalu Nabi Khidir tebuk perahu tadi ni. Nabi Musa tengok, Nabi tanya, kharaqtaha, sebab apa hang tebuk perahu ni? Apa kata Nabi Khidir? Kan aku dah cakap lan tastati' ma'ya sabra. Kan aku dah cakap hang tak sabar. Ada sebutkan aku cakap hang bengong ada? Dah. Dia katakan aku dah cakap hang tak sabar. Tak apa. Dia kata minta maaf. Tak apa. Okey, tak apa. Kemudian dia berjalan. Kemudian laqiya ghulam, jumpa dengan budak. Lalu dibunuh budak tadi. Lalu Nabi Musa tak tahan tengok, lalu dia kata, aqtaqta nafsak. Sebab apa engkau bunuh budak ni? Sekali lagi Nabi Khidir kata, lam tastati' alaihi sabra. Lam tastati' ma'ya sabra. Kan aku dah cakap hang tak sabar. Kali ketiga tembok tu lah, Nabi Musa masuk tengah tempat tu, jadi tempat sampah apa, ada tembok condong, dia pergi betul. Nabi Musa kata, apa betul? Buat apa? Maka kata Nabi Khidir, lah cukuplah, inilah firaq baini wa baina, cukup dah. Lalu Nabi Khidir pun cerita, kenapa dia tebuk kapal. Nabi Musa tak salah Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Nabi Musa menghukum apa yang dia tengok, sedangkan Nabi Khidir melakukan apa yang dia diberitahu oleh Allah terhadap masa yang akan datang. Betul tuan-tuan sekalian? Siapa boleh terima tebuk kapal? Cuba angkat tangan. Hampa angkat tangannya, hampa bukan orang. Piramli kata, pendek umur aku dah bukan orang. Sebab tak ada orang boleh terima tebuk kapal. Siapa boleh terima bunuh orang, bunuh budak? Siapa boleh terima? Tak ada orang boleh terima bunuh budak kecil. Siapa boleh terima, tuan-tuan sekalian, perbetulkan tembok hak condong di tengah-tengah tembok tu, tak ada orang guna dah, tempat orang buang sampah. Kalau baiki rumah condong tak apa, baiki rumah buruk tak apa, baiki tembok yang tak ada guna. Akal tak boleh terima, tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa Khidir buat? Sebab Allah bagi tahu benda yang akan datang. Nabi Khidir kata, aku tebuk kapal ni sebab depan tu ada perompak. Macam baru ni lah tuan-tuan, saya bawa diri Kabul. Dan saya dimaklumkan sehari sebelum kami pergi ada collection kat sini untuk earthquake di Kabul. Saya rasa Ustaz Imran Al-Malizi. Betul. Saya Ustaz Kamal Al-Qirdawi. Jadi saya pergi. Masa perjalanan kami daripada Kabul ke Jalalabad, sebelum ke Nangarhar. Nangarhar ni tempat berlakunya gempa bumi yang tidak dimaklumkan dalam media. Cuma 2 hari maklum, lepas tu tutup habis semua. Jadi kami terpaksa melalui jalan yang agak jauh untuk mengelak daripada kawasan yang dikuasai oleh Taliban. Sepatutnya 2 jam boleh sampai, tapi jalan jauh, jadi hampir-hampir 7 jam jalan. Rupanya tidak dapat mengelak juga, ditahan oleh perompak, tuan-tuan sekalian. Perompak tahan tepi belakang, dia hadap gini. Jadi kita punya coaster tak boleh nak pergi dengan dia pegang kayu tu, tuan-tuan sekalian. Tapi driver tu mungkin dia dah kepakaran, dia langgar juga, tuan-tuan sekalian. Akhirnya lari, dia perompak pun takut mati juga. Tapi elok lepas tu dia pukul dengan besi kami punya coaster tu. Cuma dia tak pukul cermin tu. Kalau cermin tu cuma kami kena tunduk bawah, takut mercik cermin tu kena pecah. Tak apalah, tu lain tahun saya ceritalah nah. Lain tahun, bukan ini tahun. Lain tahun. Sebab saya kuliah sini setahun sekali. Tahun lepas tahun. Baik, tak apalah. Tapi tak apa juga pengalaman kan. Kali pertama saya main, saya tak pakai kasut, bekas lipas, dah kena pakai bot polis bawah tu. Jadi kali ni saya pakai kasut lah, semat pada hampa lagi. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Jadi tak ada orang.
Tak ada orang yang boleh terima. Kata dia, depan tu ada perompak. Dan perompak tu akan rampas, dia kata, semua bot yang elok. Dan sedangkan perahu ni untuk kegunaan orang miskin. Kalau dia rampas perahu, macam mana orang miskin nak cari ikan, macam mana nak berhubung? Kata Nabi Khidir. Nabi Musa termenung, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, aku bunuh budak kecil itu. Sebab budak kecil ini, mak bapak dia beriman. Dan budak kecil ini, kalau dia hidup besok, dia akan menjadikan mak bapak dia kafir. Sebab tu aku bunuh hari ini. Dan tembok tu dia kata, aku bina sebab bawah tembok tu ada harta anak yatim. Yang budak tu kecil lagi. Dan waris dia beritahu bawah ni ada harta hampa. Kalau tembok ini hilang, macam mana harta itu akan diambil oleh pewaris kepada harta tadi. Nabi Musa alaihi salam bila dengar benda ini dia termenung. Inilah yang saya kata. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita tahu dah apa yang akan berlaku akan datang. Kita tak tahu. Sebagaimana Nabi Musa tak tahu apa yang berlaku. Nabi Khidir buat berdasarkan kebaikan masa depan. Tuan-tuan sekalian, yang Allah bagi tahu kat dia. Kalau yang Nabi Khidir buat, yang Nabi Khidir diberi ilmu pun tuan-tuan tak boleh terima akal. Macam mana Allah lebih mengetahui daripada Nabi Khidir? Sebagai mudah contohlah tuan-tuan sekalian. Siapa yang suka kencing manis tolong angkat tangan. Tak ada siapa. Tuan-tuan sekalian, tak ada siapa yang suka kencing manis. Kencing masam lagi. Tapi bila Allah timpakan pada kita, Allah tahu tak kenapa dia buat kita kencing manis? Allah tahu. Tapi kita tak tahu, kita hukum hari ini saja. Kalau Allah bagi tahu kebaikannya, kita akan suka sebagaimana Nabi Musa boleh terima selepas dia mendengar penjelasan daripada Nabi Khidir. Dia terima semua. Betul, kalau aku duduk tempat hang pun aku buat macam hang juga. Tapi Allah Ta'ala tutup benda tu. Kalau Allah bagi tahu kat kita, Pak Haji kencing manis saja, Pak Haji akan jadi orang yang paling kaya dalam dunia. Allah bagi tahu awal. Kita pergi klinik bukan nak dapat ubat, kita nak pergi klinik cuma nak mengesahkan, saya kencing manis ke belum? Saya kencing manis ke belum? Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu dah. Bila kencing manis saja, jadi buka akaun